Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabi Fikri akan memudahkan pematangan dengan pengenalan agama Buddha. Oleh itu, saya akan mulakan. Agama Buddha merupakan salah satu agama yang terawal sampai ke alam Melayu. Kedatangan agama Buddha ini di tanah Melayu dapat dibuktikan dengan adanya candi Buddha dan lembah bujang di Kedah. Walau bagaimanapun, agama Buddha membesar pada abad ke-5 hingga ke abad ke-12. Dari segi sejarah agama Buddha pula, diasaskan oleh Siddhartha Gautama. Kelahiran agama Buddha berkaitan dengan penentangan oleh golongan Kshatriya terhadap golongan Brahmin tentang kehidupan. Gautama telah bertapa di bawah pokok Bodhi untuk mencari kebenaran tentang kehidupan dan melepaskan manusia daripada kesengsaraan. Di India, agama ini mencapai kegemilangan pada pemerintahan Raja Asoka dan kerajaan Maurya yang disebabkan ia disebarkan sehingga ke alam Melayu dan alam Cina. Ajaran dalam agama Buddha juga terdapat di tempat kebenaran melalui 8 jalan. Ajaran Buddha juga amat mementingkan kesejahteraan kehidupan sama ada manusia maupun binatang. Kesejahteraan tersebut diperolehi sekiranya semua hidup berkasih sayang dan hidup dalam keharmonian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin meneruskan dokumentari ini dengan bercerita sedikit tentang perayaan Cina. So, Muhammad Haziq, apakah dua perayaan Cina yang anda ketahui? Assalamualaikum, nama saya Muhammad Haziq. Perayaan Cina ada 5. Pertama, Tahun Baru Cina. Kedua, Pesta Tanglong. Ketiga, Perayaan Kuih Bulan. Keempat, Pesta Perahu Naga. Kelima, Winter Solstice. Saya akan terangkan 2. Yang pertama, Tahun Baru Cina. Tahun Baru Cina mungkin sambutan perayaan kaum Cina yang paling popular di Malaysia. Setiap tahun, perayaan ini disambut meriah oleh mereka berbangsa Cina selama 15 hari. Bagi meraihkan kedatangan Tahun Baru menurut kalender mereka. Pada malam Tahun Baru, semua ahli keluarga akan berkumpul untuk mengeratkan perhubungan sesama keluarga. Kebiasaannya, sambutan Tahun Baru Cina ini memang sinonim dengan makanan seperti yisang, kuih bulan dan limau mandarin. Kalau korang yang ada jiran berbangsa Cina, mesti dapat makanan ni setiap tahun kan? Pemberian ampau sebenarnya hanya dilakukan oleh mereka yang sudah berkahwin. Wang ampau akan dimasukkan ke dalam sampul merah untuk diberikan kepada kanak-kanak, remaja maupun yang belum berkahwin. Yang kedua, Pesta Tanglong. Perayaan yang juga dipanggil Cap Gomeh ini diadakan sebagai penutup bagi perayaan Tahun Baru Cina. Pesta Tanglong merupakan malam pertama bulan pertama selepas Tahun Baru Cina. Pada malam tersebut, tanglong berwarna-warni akan dinyalakan dan mercun akan dibakar untuk memeriahkan lagi sambutan. Menurut adat kaum Cina, tujuan mercun dibakar untuk menghalau makhluk jahat yang kejam. Makhluk tersebut dikatakan akan takut sekiranya berbunyi bising yang dihasilkan oleh mercun. Difahamkan terdapat juga amalan melontar buah limau ke dalam laut atau sungai dengan doa untuk mendapatkan pasangan pada waktu ini. Cara sambutan Tahun Baru Cina disambut dengan menziarahi ahli keluarga, saudara mara, sahabat serta penggunaan warna merah yang berlebihan. Ampau pula diberikan kepada orang muda dan kanak-kanak oleh orang tua yang telah berkahwin. Okey, bagi adat perayaan Cina pula, mereka punya 9 hari, iaitu hari pertama mereka melakukan
hari pertama minggu mengundang dewa-dewi dari kerajaan dan bumi. Kebanyakannya orang yang merayakannya adalah terutamanya pengamal agama Buddha. Hari kedua pula, Tahun Baru Cina atau Hari Membuka Tahun, untuk menyaksikan anak perempuan yang telah kahwin untuk menziarahi keluarga mereka. Hari ketiga pula, perayaan ini dipercayai ramai sebagai hari yang tidak sesuai untuk menziarahi saudara mereka atas percayaan mereka. Jadi seterusnya, hari kelima pula, di bahagian utara China, ladu dijadikan sebagai sarapan pada pagi pecah lima, iaitu dalam sebutan Cina mereka adalah Pou. Ini juga merupakan ulang tahun hari lahir Cai Shen, iaitu dewa kekayaan Cina. Hari ketujuh pula dikenali sebagai hari jadi, atau lebih dikenali sebagai hari lahir orang ramai. Dan yang terakhir sekali ialah hari ke-9, iaitu Tahun Baru, merupakan hari bagi kaum Cina untuk menyembah Maharaja Jade di kayangan seperti nama dalam bahasa Cina, iaitu Tian Gong, di tokoh agama Tao. Pada hari pertama Tahun Baru Cina, kita akan makan sayur sepanjang hari sepekan. Kita tidak boleh minum arak, kita boleh menyapu lantai, kita boleh memakai baju hitam, dan selain itu, kita mesti mengata kata-kata betul semasa Tahun Baru Cina supaya mendatangkan nasib-nasib baik. Semasa Tahun Baru Cina, semua ahli keluarga akan berkumpul bersama-sama untuk merayai Tahun Baru Cina. Kanak-kanak akan bermain racun dan kita juga akan mengapikan bunga api. Selain itu, kita akan berkunjung ke rumah saudara mara atau kawan-kawan untuk merayai Tahun Baru Cina bersama-sama. Sebagainya, penetua yang sudah kahwin akan memberi angpau kepada yang muda sebagai keberkatan. Kesimpulannya, perayaan Tahun Baru Cina ini mempunyai daya tarikan yang tersendiri sebab dia ada keunikan seperti tarian singa yang terdapat dalam perayaan Tahun Baru Cina. Dengan mempunyai keunikan ini, dia dapat menarik perhatian pelancong tempatan dan luar negara untuk menyaksikan tarian singa ini. Walaupun perayaan ini terdapat di China dan juga Singapura, tetapi keunikan dan keadaannya tidak sama dengan perayaan yang ada dekat Malaysia ni. Sebagai rakyat Malaysia ni, kita seharusnya berbangga kerana negara kita mempunyai pelbagai perayaan yang dapat menarik pelancong tempatan dan luar negara untuk datang ke Malaysia bagi menyaksikan sekaligus dapat mempromosikan negara kita ni ke pesada dunia. At least bagi membuka mata penduduk-penduduk luar lah bahawa negara kita ni mempunyai keunikan dan perbezaan yang istimewa. Lebih kurang macam tu lah. Lepas tu saya juga sebagai rakyat Malaysia amat berbangga kerana Malaysia mempunyai hasil sejarah yang begitu tinggi nilainya. Rakyat kita juga hidup dengan mengamalkan budaya kekitaan atau semangat kekitaan. Apabila tiba musim perayaan, rakyat Malaysia pasti akan menyambutnya, tidak kiralah perayaan apa sekalipun, kerana semangat perpaduan itu wujud dalam kalangan masyarakat. Contohnya, walaupun Hari Raya Aidilfitri, kaum India, kaum Cina juga turut meraihkannya, seperti menziarahi rumah diorang untuk diorang pun boleh mengetahui makanan-makanan tradisional orang Melayu seperti ketupat, rendang, lemang dan sebagainya. Begitu juga dengan orang-orang Islam. Diorang juga menziarahi rumah-rumah ataupun perayaan seperti Deepavali, Tahun Baru Cina dan lain-lain lagi. So
masyarakat ni saling saling kenal mengenali adat masing-masing lah, adat tradisional masing-masing. Seperti mana yang kita boleh dapat, Lin Choh Wei juga pernah memakai baju Melayu. So ini menunjukkan bahawa kita mempunyai semangat kekitaan yang amat kukuh. Okey. Walaupun apabila tibanya walaupun menganut agama dan menjalani kehidupan yang berbeza, amalan dan budaya, namun masih ada sikap tolak ansur dan semangat muhibah yang tinggi di kalangan rakyat. Sekian, terima kasih.